hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Tengah hari, apa khabar anda semua penonton WHI? 1 hari bulan Disember. Anda bertemankan saya Sugita dan juga Uyaina Arsyad. Sugi, sedar tak sedar kita dah masuk bulan Disember yang mana tak lama kemudian kita akan menjengah masuk ke tahun baharu 2023. Semua impian Sugi untuk tahun ni dah tercapai ke belum? Rasanya dah lah kot. Dan untuk awak dah ada orang kata hadiah terpaling bermakna untuk awak tahun ni. Terindah ya. Urhan, Raja Urhan. Dan kalau hari ini adalah mungkin hari lahir anda, ulang tahun perkahwinan anda, apa jua yang anda sambut hari ini, kami tumpang gembira lah bersama anda. Hari ini sebenarnya hari lahir mak saya. Oh ya ke? Happy birthday, Ma. Happy birthday, Aunty. Semoga yang baik-baik sahaja untuk Aunty dan semoga dapat masak lagi banyak makanan yang sedap-sedap untuk saya. Dia sempat selitkan lagi. Betul. Baik, apa pun di Wanita hari ini seperti biasa kami ada pelbagai perkongsian menarik yang nak diceritakan bersama dengan anda. Tapi sebelum kita ke topik kita pada hari ini, Sugi, seperti biasa kami nak ingatkan anda tentang ramalan cuaca sepanjang 1 hingga 7 Disember 2022 ini. Berdasarkan analisis model-model cuaca, angin timuran kencang dijangka bertumpu di timur Sabah, pantai timur dan utara Semenanjung sehingga 5 Disember 2022 dan berpotensi menyebabkan hujan lebat berterusan di kawasan terbabit. Dan amaran hujan berterusan melibatkan timur Sabah, pantai timur dan utara Semenanjung dalam tempoh 1 sehingga ke 4 Disember. Anda semua digalakkan dan dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan semua media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan info berkaitan dengan cuaca terkini. Betul. Kalau kita lihat semalam pun hujan tak berhenti-henti. Cuaca pun sejuk. Tapi apa jua yang anda rancangkan, ambil kira keselamatan anda, keselamatan anak-anak di rumah. Jadi seperti yang Yana dah kongsikan, dapatkan info-info terkini daripada Met Malaysia. Okey, Yana, kita dah pun masuk bulan Disember 2022 ni. Saya tak pernah pergi brunch dengan awak. Selalu plan tapi tak sempat. Awak pun berpantang dan sebagainya kan. Tak sempat. Nak sempatkan diri tak? Jom kita brunch dekat sebelah sini. Laju kita terus brunch Kita bersama dengan dua wanita yang cukup hebat yang juga anda mungkin kenal. Salah seorang ni adalah pengacara program Women Talk di TV3, Deborah Henry. Welcome to Wanita hari ini. It's nice to be on this side. Dan kita juga bersama dengan penerbit program Women Talk. Kita bersama dengan Datin Elaine Daly. Hello. Terima kasih bersama kami. Terima kasih kerana menjemput. Wow. So, saya rasa macam women empowerment sangat-sangat. Sebab kita ada program Bual Bicara Wanita bertembung dengan program Bual Bicara Wanita. Tanya, dah masuk season 2? Season 2, musim kedua, Tanya. Jadi awak nak bawa saya brunch kan? Saya nak tahu lah brunch. Di mana brunch? Come to our brunch. Mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu tentang Brunch with Women Talk. Brunch dengan Women Talk ni adalah berdasarkan panelis, ada pelbagai topik yang kita akan berbicara tentang. Kita ada banyak ikon-ikon wanita yang akan datang untuk berbicara juga. Tarikh dia 10 hari bulan Disember pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang di M Resort Hotel. Jadi dekat je. 10, 12, 20, 22. Lock your calendar. Awak lock lah. Awak nak brunch dengan saya kan. Kita nak tanya juga pada Deborah. Saya sempat menonton beberapa episod. Antara topik yang dibawanya yang saya paling suka tak lama hari tu fast fashion kan. Dan bagaimana anda memilih topik-topik untuk program Women Talk ni? Sebab menarik topik-topiknya. Well, we have a great team, I think, and the team don't just pick macam random topics, whatever. We actually plan for the 13 episodes in our season. So they really think about what are the topics that kita rasa people care about and people want to learn more about. So, like you said, the fast fashion, we all wear clothes. Where does it come from? Why should we care? And so we were saying that we want to talk about topics
where people, kita punya audience, dia boleh fikir, belajar something, and then they can make changes in their lives to do things differently. Tak sabar nak tengok episod-episod seterusnya. Apa pula yang akan dibincangkan. Tapi Datin, mungkin Datin boleh kongsikan juga dari segi tetamu yang datang. Okey, tetamu yang hadir. Dengar cerita ada dalam ikon wanita, selebriti-selebriti popular tanah air. Mungkin Datin boleh cerita sikit. Kenapa mereka dan mungkin dari segi kepakaran mereka? Memang diorang dari segi kepakaran mereka. For example, we have SME World, the rise of the SME. So kita ada selebriti yang akan cakap pasal bisnes diorang. Kita ada Christy Ng, the shoe brand lady, who will be talking about her. The Madman world, about being in the Madman world. We've got so many different people. We've got Hannah Delisha, kita ada ramai lagi lah, Jacqueline Victor, penyanyi. And tickets are free. Okey, dah tersebut tickets are free. Pastinya penonton nak tahu bagaimana untuk saya menghadiri program Brunch with Women Talk ni. They can go to the website www.extra.com.my/WT Brunch to register. Okey, itu kalau yang nak mendaftarkan diri dan menghadirkan diri. Macam mana pula mereka yang nak bersama-sama tapi tak dapat nak hadir? Boleh tak mereka menonton di mana-mana platform? Social media, kita akan go live. Women Talk social media. Okey, jadi tapi Yana awak akan bersama saya. Jadi boleh lah. Tapi kalau tak sempat boleh lah. Datang ke? Secara live. Kami akan cuba, Datin. Kami akan cuba. Datin jemput kami tak? Jemput. Datin nak kami datang tak? Dia live, dia terus tanya live. Okey, baik. Dan jadi seperti yang dikongsikan itu tadi, program Brunch with Women Talk ini adalah pada 10 hari bulan Disember, dan mungkin lokasinya Datin boleh kongsikan. M Resort Hotel. Okey, dan terakhir mungkin dari Devara sendiri mungkin boleh ajak lagi orang kenapa mereka kena join juga Brunch with Women Talk ni. Well, I think we were on the show every Saturday, 5 p.m, season 2. Now we want to meet dengan semua audience, get to know each other, interact, and it's a great opportunity. Kalau they're in KL lah. Of course, if not, they can join us online. But they can meet, as Elaine said, we have celebrities there, we have some amazing women who are going to be speaking to us, and then we have lunch afterwards, so we can really get to know each other. Jadi siapa nak selfie dengan Deborah dan juga Datin Elaine boleh datang ke Brunch with Women Talk. Ya, betul. Dan minggu ini, seperti biasa, Women Talk akan bersiaran hari Sabtu, jam 5 petang. Jadi mungkin mereka yang menonton Women Talk nak tahu apakah topiknya pada minggu ini, Deborah ataupun Datin? The topic is modern day challenges raising children. That's my topic. Saya baru sahaja menjadi seorang ibu 3 bulan yang lalu. So you have to watch our show this Saturday. To watch. Record siap cik. Okey, baik, dan pesanan terakhir daripada Deborah dan Datin sendiri bagi mereka yang mungkin belum lagi sempat menonton Women Talk, dan juga bagi mereka yang ingin ke Brunch with Women Talk. Please watch Women Talk every Saturday pukul 5 petang only on TV3, and come for the brunch on the 10th of December, 10 hari bulan Disember dekat M Hotel and Resort, pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang. Baik, anything from you, Deborah? And let us know if you have topics that you think you want us to talk about and we haven't spoken about it yet. Please let us know, and we would love to talk about it, hopefully season 3. And if you want to watch any of our episodes, you can watch them on YouTube as well. We have all of them up there for you. Ataupun mungkin selepas ini ada kolaborasi di antara wanita hari ini dan juga Women Talk. Who knows? Ambitious, tapi fingers crossed lah. Ya. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Datin Elaine dan juga Deborah, dan semoga apa yang Brunch with Women Talk berjalan dengan lancar pada 10 hari bulan Disember ini. Okey, baik Yana, kalau nak pergi brunch pun kena ada adab. Betul? Kalau nak bersiaran kat sini pun perlu ada adab. Setuju? Dalam semua aspek kehidupan kita perlu adab. Apatah lagi kita ni adalah orang kata orang masyarakat timur yang penuh ataupun tinggi dengan budaya dan juga adab. Dan untuk itu, sebelum kita pergi ke topik kita pada hari ini, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok berkenaan dengan topik kita, adab. Jom. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syairillah, 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 Syairillah,
Okey, apa yang kita perlu buat apabila kita melawat orang yang berpantang? Pertama, say something nice. Yang kedua, doakan ibu dan baby. Ketiga, bagi kata-kata semangat. Sebab ibu yang berpantang ni dia berperang dengan emosi. Kenapa saya share benda ni? Sebab saya ada kisah, nanti saya share. Hari ini akan share dengan korang adab-adab bila datang rumah orang. Yang pertama, bagi salam. Ingat, datang rumah orang kena bagi salam. Bukan main tergejah saja. Nanti tuan rumah pun confused. Siapa yang tuan rumah? Dah korang main tergejah saja masuk. Ingat, datang rumah orang kena bagi salam. Yang kedua, tak payah nak spot check rumah orang. Tak payah. Tak payah. Ini datang-datang terus. Dari dapur ke depan ke dapur, ke bilik air, semua nak di spot check. Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak tentang orang kata adab secara keseluruhannya. Kita kan dalam hidup kita ni kalau tak ada adab, apalah kita nak jadi. Betul tak Sudi? Betul, tapi saya juga ada persoalan ni Yana, di mana adakah kita sebagai masyarakat terlalu menilai seseorang itu berdasarkan adab mereka? Sebab mungkin adab di mana cara awak dibesarkan lain, cara saya dibesarkan lain. Jadi adab kita berbeza. Kan? Tapi mungkin ada orang kata standard ataupun common adab yang menjadi kebiasaan dalam kalangan kita sebagai masyarakat, khususnya di Malaysia, yang boleh kita kongsikan kepada anda semua. Mungkin ada sebarang pertanyaan ataupun perkongsian menarik yang nak ceritakan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Ya, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR dengan topik yang pentingnya adab. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sayang, dah fikirkan pasal anniversary plan kita. Anniversary plan? Yang ke berapa ni? Berapa? 4, 5? 3 lah. Dia ni selalu lupa tau. Alah, saya kira yang couple sekali. Nah, tengok ni. Habis, siapa nak tengok ni? Hang duk tengok tu dia. Hang ingat aku duduk sini, kira cerita dia, aku buat main hidung dengan mata, mulut aku tinggal kat dalam toilet. Apa ni tekak, buat main satu untuk dia, aku tak minum ke, Farah? Kalau kau nak minum air, minum kat rumah kau lah. Rumah kau tak ada air ke apa? Mulut hang, Farah. Mulut hang kalau jenis-jenis kedekut teruk-teruk macam ni, sepatutnya kena kaya. Kalau tak kaya, maksudnya hang dah kaya. Ni, sayang. Apa ni? Alang, buat-buat lupalah. Ingat tak, awak dah janji kan 2 tahun dah janji nak pergi Bali. Ni dah anniversary kita pergilah. Murah ni. Okey. Ayah, air orange ada ya? Air orange tu kira cukup bagus lah. Takkan nak buat main air kopi tengah-tengah panen macam ni. Jalan. Sejuk kan? Sedap kan? Minum lagi lah. Lagipun first time kan? Kau rasa air tangan aku kan? Minum, jemput minum. First time? Apa maksud tu first time tu? Sebelum ni tak pernah ke? First time. Sebab selalu dia minum dekat rumah dia je ya. Ni tak tahu mimpi apa, sibuk nak minum air kat rumah orang pula. Hidup berjiran tahun-tahun. Takkanlah kau tak pernah bagi dia minum air daripada rumah kau. Kalau kita tengok paparan sebentar tadi kan dari drama isteri ayah tu, mungkin kita terhibur, kita rasa kelakar benda tu. Tetapi hakikatnya bila kita bercakap tentang adab, adakah kita ini beradab? Sekiranya kita pergi bertandang ke rumah jiran setiap hari, pagi ke petang, mungkin sampai ke malam, minta pula nak makan dan minum di rumah jiran kita tu, adakah itu beradab sebenarnya? Okey, saya nak tanya, kalau Yana sendiri ada apa-apa yang Yana pantang tak kalau orang datang rumah dia buat? Macam Yana tak suka sangat. Kalau saya tak suka orang yang datang masuk rumah je dia pergi, nak tengok bilik awak lah, nak tengok dapur awak. Masuk je dia tengok semua. Kalau ke dapur tu mungkin boleh tahan lagi. Tapi kalau sampai ke bilik, melampau. Dia macam nak buat spot check macam tu lah. Tapi itulah yang kita nak bincangkan hari ini dan kami nak dapatkan komen-komen anda. Jadi terus kongsikannya di Facebook WHR. Eloklah Yana ya kalau kita perkenalkan tetamu-tetamu di studio hari ini. Kita mulakan dengan di hujung sana yang sentiasa tersenyum manis. Okey, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah selaku pendakwah bebas. Kita apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur Allah. Yana sihat? Sihat
Sihat. So, kita Sihat. Man in Black lah Ustaz. Man in Black, okey. Memang Kak Su cakap sentiasa tersenyum. Kita tengok Ustaz pun kita pun rasa nak tersenyum. Aura dia lain. Jangan ketahukan saya. Senyuman saya tak apa. Tak. Dan tetamu di sebelahnya pun senyumannya tidak sangat manis sejak mula masuk studio. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Salah Siahanin Hamzah selaku peneraju kluster warisan dan masyarakat madani UKM. Apa khabar, Prof? Terima kasih. Dah sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, Sugi. Kita nak mulakan perbincangan kita ni. Saya rasa lebih elok kalau kita relate dengan isu semasa yang tengah berlaku sekarang ni. Okey. Sekarang ni FIFA World Cup tengah berlangsung di Qatar. Okey, kita masyarakat dunia sebenarnya tahu bagaimana Qatar merupakan sebuah negara Islam yang penuh dengan adat dan budayanya yang tersendiri. Menjadi persoalan apabila tular di social media, terutamanya di TikTok, masyarakat-masyarakat luar yang datang sebagai tetamu tetapi tidak menghormati adat dan budaya yang ada di negara tersebut iaitu Qatar. Ini saya rasa mukadimah terbaik untuk kita bincangkan pada hari ini. Kenapa pentingnya untuk kita beradab walaupun kita ini adalah tetamu pergi bertandang ke rumah ataupun negara orang. Siapa nak mulakan? Nah, nak mula dulu. Saya dulu. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, bila sebut tentang adab ni sebenarnya kalau kita tahu ini satu perkara yang kita dapat waris daripada Nabi SAW. Sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya bu'istu utama sahihul akhlak. Aku ni diutus kepada kamu untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak, ini memperbaiki adab. Itu Nabi pesan kepada kita. Sebab itu kalau kita lihat adab ni memang kita tahulah. Yang penting kita kena faham adab ni dia kalau ada pada diri kita, diri kita ni akan jadi sempurna. Adab ni dia kalau ada pada keluarga kita ni akan jadi harmoni. Adab ni dia kalau ada dalam ibadah, amalan kita, maka kita akan dapat sifat takwa. Dan adab ni dia kalau ada dalam ilmu yang kita ada pada kita, maka ilmu tu akan jadi manfaat. Dan adab ni dia kalau ada dalam kehidupan seorang itu, maka dia akan dapat kehidupan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So, oleh sebab itu yang paling penting kalau kita dapat mendahulukan adab dalam diri kita, ubah sikap PL. Tahu PL? PL tu PL kan? PL tu perbuatan, perangai kita tu menjadi perangai yang buruk kepada yang baik, maka kita akan dapat sebaik dalam kehidupan. Di mana juga kita berada. Kita datang ke Qatar ke, datang ke Saudi ke, kalau kita buat amalan yang baik ataupun perilaku yang baik, PL sifat yang baik, insya-Allah dia menzahirkan satu perkara yang disebut sebagai peradaban yang tinggi. Sebab tu kalau kita lihat orang Melayu, orang Nusantara, orang Malaysia ni pergi mana-mana memang dipuji. Pergi Mekah ke, pergi Madinah, Qatar ke, tengok orang Malaysia. Wah, Malaysia bagus. Tiba-tiba bagus. Sebab apa? Sebab kita memang budayanya halus, peradabannya tinggi, dan kalau kita tengok juga makna kitalah yang boleh iaitu menyebut menzahirkan dan membuat satu perkara yang kita lihat boleh menjadikan kita ni orang yang penyantun. Okey. Dan bila bercakap mengenai adab ni, kita memang tak rugi kalau kita beradab, kan? Seperti yang Ustaz katakan, mereka memandang kita tinggi di negara-negara lain ataupun sesiapa jugalah yang kalau melihat kita, mereka akan rasakan, oh dia ni sangat beradab, saya pun nak ikut cara dia buat. Mungkin kalau orang luar negara datang tengok kita buka kasut kat luar rumah, mereka pun akan ikut, kan? Tak ada masalah. Tapi adakah bila kita terlalu mengikut adab ni, Prof, dia macam ada batasan, kemesraan itu sukar sedikit untuk kita teruskan. Macam saya nak cakap hai, saya nak bagi dia nak peluk dia, tapi macam ada batasan lah, kena jaga adab lah. Macam tu. Okey, terima kasih Suji atas soalan tadi tu. Sebenarnya macam Ustaz sebut tadi kan, sebenarnya adab ni adalah suatu yang macam garis panduan, macam perkara yang perlu dipegang. Dia penting dalam kehidupan kita untuk memastikan keharmonian, kesejahteraan kita dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Okey. Bila kita cakap pasal World Cup tu, banyak orang pergi ke Qatar dan kita pun melihat banyak budaya-budaya yang bagus. Dan adab kita kan, bila kita pergi ke sesuatu negara, kita kena menghormati budaya dan tempat masyarakat di situ kan. Jadi kita menghormati budaya di situ, kita tak bolehlah nak komen sebab kita masuk apa Ustaz, kandang kambing mengembek kan. Jadi tapi sebenarnya pada saya adab itu adalah suatu yang mengatur kehidupan. Dia kadang-kadang tidaklah dilihat rigid. Sebenarnya dia boleh disesuaikan dengan keadaan ya. Macam contoh, kenapa contoh dalam agama Islam dia bagi peraturan tertentu, macam contoh adab untuk masuk rumah misal kata kan.
masuk rumah, masuk negara orang lebih kuranglah kan. Kalau masuk rumah tu kena bagi salam dulu. Even kan Ustaz kan, kalau masuk rumah orang, kita masa depan pintu tu, kita tak boleh terjah depan pintu terus. Sebab kita duduk tengah pintu, bila orang buka, nampak semua benda dalam rumah. So yang betulnya kita duduk tepi sikit. Duduk tepi sikit daripada pintu tu. Lepas tu kita bagi salam ataupun kita ketuk pintu. Even kalau 3 kali ketuk, tuan rumah tak buka, kita tak boleh masuk. Maknanya baliklah. Jadi kalau masa kemesraan tadi tu kan, sebab dalam Islam pun diajarkan kita kena berkenal-kenalan antara satu sama lain. So kita kena jaga adab. Kita boleh bersalaman kalau bersamaan jantina kan. Kalau berlainan jantina, kita boleh senyum, memberi senyuman. So adab itu pada saya tidaklah menghalang untuk kita merapatkan hubungan ataupun merapatkan kerjasama, merapatkan perkongsian dengan rakan-rakan di luar sana. Wow, saya suka sangat apa yang Prof kongsikan, yang mana adab ini tidak membataskan kemesraan dan juga rasa hormat kita walaupun kita datang daripada background ataupun kehidupan dan cara dibesarkan yang berbeza. Senyum pun dah menunjukkan kita beradab sebenarnya tanpa perlu bersentuhan dan sebagainya kan. Ini mukadimah yang cukup cantik dah, saya katakan. Tapi ini secara peribadi Prof, Ustaz Yana dan penonton. Saya sering kali tertanya juga bila saya di media sosial, saya tengok orang memuat naik video-video sewaktu ada pengebumian, ada kematian kan. Saya faham kadang-kadang mungkin ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang tidak dapat menghadiri pengebumian atau kematian itu. Mereka nak tunjukkan apa yang berlaku. Tapi sehingga kan buat konten, saya rasa macam kurang beradab, kurang sopan. Ataupun macam mana dalam dunia hari ini, mungkin ada yang berpendapat kita dah 2022 lah, apa jua boleh dimuat naik di media sosial. Come on lah Sugi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan pandangan Ustaz sendiri. Baik, berkaitan dengan kita menziarahi orang yang meninggal, jenazah yang ada tu, maknanya kita kena tahu beberapa perkara. Pertama, bila kita mendengar saat kematian dan sebagainya, maka hendaklah kita tahu, kita hendaklah berkongsi, maknanya sedih. Sebab itu dalam Islam kita diajar maknanya mengucapkan takziah, dan perkara yang kedua disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita datang daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah Taala. Itu kehidupan kita. Sebab itu dalam hidup ni kita jangan fikir banyak-banyaklah. Sebab kita datang, kita akan pergi. Dia lalu dia sebenarnya. Itu konsep kehidupan kita. Sebab itu kita yang susah hati. Dan bila kita lihat kematian, kita tahu itu saudara kita, sahabat kita, kenalan kita, kita berkongsi makna kesedihan. Itu benda yang pasti kita kena buat. Okey, yang kedua kalau kita lihat iaitu apa? Kita kena jagalah percakapan, lisan. Okey, ini lisan lah. Maknanya ni saya nak tegur sekali lah, maknanya nak sebut sekali lah. Sebab berkaitan dengan percakapan, cakap yang baik-baik. Jangan pula dekat tempat jenazah ni bukan hanya ambil gambar je. Dia jadi macam tadi saya sebut berkaitan dengan apa, jejak kasih. Jumpa kawan-kawan lama, dia tak kira jenazah tu lah. Dia cerita, kau kerja mana sekarang ke ni? Ketawa, berdekah-dekah dan sebagainya. Tak hormat kesedihan orang tu. Lepas tu ambil gambar ni buat ni. Aku sekarang ni kat sini, gini-gini. Kena langgut, macam-macam nak buat komen. Sepatutnya nak ambil gambar, pada sini tak ada masalah pun. Tapi makna hormati mungkin untuk simpanan peribadi kita, kenangan yang indah dengan dia daripada hidup sampai dia tak ada yang nak meneruskan perjalanan ke negeri akhirat. Maknanya kita ambil, pada saya tak ada masalah. Cuma jangan kita buat satu konten yang akan mengaibkan dan akan menambah kesedihan kepada ahli keluarga. Ini banyak ni. Macam katakan aksiden dekat highway dan sebagainya. Tengok macam ni. Padahal keluarga tu macam mana keadaan dia. Ini macam-macam dia komen. Orang ni kita faham, maknanya nak komen pun kena beradab sikit lah. Ditimpa kesusahan dan sebagainya. Jadi lisan kena jaga, peradaban kena jaga. Satu lagi, bukan tu saja yang saya nak sebut ni, nanti nak kebumikan jenazah. Allahu Akbar. Berilah yang orang yang pakar. Tak payah pula orang yang datang tu, ini sini sikit. Ini dekat tempat saya macam ni, masuk gini. Dah jadi kecoh kat situ gini. Dah yang hebat dekat kubur tu. Ini siapa yang saya nak dengar cakap ni? Jadi macam satu, kita macam tak ada adab kat situ. Jadi lisan kena betulkan, perbuatan kena baikkan, dan kita kena niat ziarah itu untuk dapat kebaikan. Niat ziarah tu untuk menunjukkan makna kita ni orang yang maknanya simpati, dan jangan lupa mendoakan dan tolonglah, maknanya jagalah adab, sebab adab tu insya-Allah dia akan membaikkan semua keadaan, khususnya beradablah dengan keluarga yang Allah beri dia ujian iaitu dengan kematian. Saya suka bila Ustaz sentuh tentang, dan soalan Sugi juga tentang pergi majlis pengebumian seseorang. Ada yang saya pernah tengok tu, dia selfie dengan mungkin jenazah di belakang ataupun tanah perkuburan di belakang dan pengebumian sipolan-sipolan. Itu sangat-sangat menunjukkan yang kita
kita ni tidak beradab sekiranya kita melakukan perkara-perkara sebegitu. Jaga hati keluarga yang baru sahaja kehilangan insan yang tersayang. Baik, saya nak baca juga antara komen rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya dari Halijah Hanif yang berkata, adab perlu sangat dalam kehidupan, terutama dunia penuh cabaran ni. Dalam menuntut ilmu, perlu ada adab untuk mendapat keberkatan ilmu. Nak jadi terbaik, adab adalah keutamaan. Tanpa adab, we are nobody. Dan satu lagi komen menarik dari Kak Long yang berkata, Assalamualaikum Uyaina, hai Sugi, waalaikumsalam. Anak yang selalu dilayan dengan sopan akan menjadi seorang yang tinggi adab. Ini sangat-sangat menarik yang saya nak tanya kepada Prof. Orang kata anak-anak ni, hidup mereka ni, apabila mereka kecil ni, mereka melihat apa yang orang dewasa lakukan, apa yang orang dewasa perkatakan, dan juga pergaulan orang dewasa. Ini yang menjadi orang kata pendidikan utama ataupun awal mereka. Bagaimana sebenarnya Prof, kalau kita nak mendidik anak ini supaya menjadi beradab, kita dahulu perlu contohkan adab yang baik buat mereka. Ya, setuju sangat dengan apa yang Uyaina sebut tu ya. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang baik. Sebab sekolah terbaik sekolah di rumah. Betul. Sebab kita dilahirkan di rumah. Jadi dalam dunia mencabar, cabaran macam mana sekalipun kan. Macam saya pun kaunselor, saya ahli psikologi. Dan kalau kita melihat cabaran memang banyak. Dan cabaran itu tidaklah sampai menjadikan kita hilang adab. Kenapa kita harus hilang adab? Disebabkan oleh cabaran global. Jadi adab itu adalah perkara yang tetap remain, yang tetap kekal terus kita kena ada. Jadi saya suka sentuh tentang macam ni ya. Di rumah kadang-kadang ibu bapa kurang menjaga pertuturan. Ya. Kadang-kadang bila stres kat pejabat kan, kat tempat kerja, ini yang dikatakan dalam psikologi sebagai displacement. Displacement tu maksudnya dia sakit hati dekat pejabat tapi tak boleh lepaskan. Tak boleh nak marah bos kan. Sebab bos tu kan pangkat tinggi, nanti prestasi turun pula kan. Jadi lepaskan kemarahan tu di rumah. Jadi anak menjadi mangsa, isteri menjadi mangsa, suami menjadi mangsa. Jadi perkara ni tekanan yang kadang-kadang menyebabkan orang sekarang kurang adab. Jadi kita harus menangani tekanan itu. Jadi sebagai ibu bapa kenalah bercakap dengan baik. Sebab Nabi kata falyakul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik ataupun diam. Kalau kita tak boleh nak cakap baik, kita diam. Tutup je mulut kita. Sebab kalau tengah marah, kita bercakap sesuatu, pasti yang keluar tu adalah yang buruk-buruk. Kadang-kadang semua binatang dekat dalam zoo tu keluar daripada lafaz mulut kita tu kan. Jadi kita tak nak, sebab anak sebenarnya memang dilihat ibu bapa. Saya banyak perhatikan dalam sesi kaunseling yang saya buat pun kan. Kebanyakan klien yang menghadapi masalah macam masalah sosial, masalah akhlak ni kadang berpunca daripada keruntuhan rumah tangga ibu bapa. Mereka tak dapat perhatian. Tapi anak-anak yang ibu bapanya bagus kan, yang sangat menjaga. Saya pernah jumpa tahu satu family ni, dia kalau bergaduh kan, dia tak tunjuk depan anak. Itu saya rasa kita boleh contohi. Bila dia bergaduh je Ustaz, dia masuk dalam bilik Ustaz. Dia tutup itu. So dia bumbung-bumbung dalam bilik tu. Jadi anak tak dengar. Jadi benda tu mengajar anak dia supaya tertib. Jadi mereka tidak melemparkan kata-kata yang kesat. Sebab kata-kata kesat ni sebenarnya dia makan kat dalam. Dia akan memberi kesan yang lama kepada psikologi anak tu sendiri. Jadi saya sangat setuju Uyaina. Apa-apa pun sebagai ibu, cabaran jadi ibu bukan senang kan. Ada orang cakap Uyaina, masa bujang-bujang ni bukan main soft lagi, lemah lembut lagi. Sekali dah jadi mak macam Tarzan Ustaz. Okey, baik. Macam tu kan. Saya tanya kat wanita begitu sebenarnya. Okey, baik. Kita dah dengarkan daripada Ustaz, daripada Prof dan juga penonton-penonton yang kongsikan komen di Facebook. Tapi kita nak dengarkan jugalah pendapat mereka di luar sana. Apakah pandangan mereka berkaitan dengan pentingnya adab ini? Jom kita dengarkan. Kita baca, kita sedekahkan Yasin untuk arwah kan. Apa salahnya kalau baca sesuatu? Kalau tak boleh baca sesuatu pun zikirlah untuk arwah. Ada, I punya recently arwah abang ipar I meninggal pun ada juga kita punya close related family pun bercakap-cakap, berborak-borak, which I rasa benda ni again I am in no position untuk tegur. Dan kalau tegur, kita muda kan, tegur orang tua tak nampak ada adab kat situ. Kalau pergi ziarah orang sakit, cerita pasal stock market, cerita pasal benda-benda dunia ni tak berapa nak elok lah kan. So tapi benda tu common sense. Bila kita ziarah orang, of course kita nak pamper orang tu, kita nak cakap benda-benda baik dengan orang yang kita ziarah tu, dan juga sama juga adab yang sama juga dengan orang yang dah meninggal kan. So
elakkan bercakap tentang perkara-perkara dunia. Bila kita ziarah orang meninggal ni, kita banyak mendoakan semoga Allah pemudahkan perjalanan dia di alam yang baru. Kadang-kadang orang datang, macam saya dulu pernah sakit juga, dia orang datang tengok I, tapi beli benda bukan-bukan untuk makan. So tapi kita pula rasa macam, so saya rasa kalau pergi tu tepati masa, jangan pergi time-time yang dah lepas time melawat, lepas tu berlawan dengan nurse, berlawan dengan doktor, kata nak jumpa juga. Sebab benda ni peraturannya ada di tempat, ada sebab dia. Adab bila kita datang ke rumah orang, macam Sherry sendiri pun pernah jadi anak kecil, so kita tahu. Tapi ibu bapa kita dulu, dia jegil mata je kita dah takut tau. Kalau macam Mak Sherry dulu, dia ada macam cubit kecil je kat peha tu. Jadi kita bila pergi ke rumah orang, walaupun sebagai anak kecil, kita tetap menjaga adab kita. Tapi itulah, sekarang ni dunia dah moden, cuma bukan rumah saya je lah, untuk rumah orang lain kan. Saya sebenarnya suka budak-budak, tapi dalam masa yang sama, kita sebagai ibu bapa haruslah melihat tingkah laku anak kita. Saya suka sangat-sangat apa yang Sherry katakan tadi. Kadang-kadang bila kita lihat anak kita terlalu nakal ataupun membuat merosakkan rumah orang lain, ada ibu bapa yang berdiam diri dan tidak menegur anak. Ini akan membuatkan orang rasa macam anak itu tak beradab, sedangkan tidak ditegur ataupun diajar oleh ibu bapanya. Betul. Mungkin ini yang saya nak tujukan kepada Ustaz. Ustaz boleh kongsikan, bila bab anak ni, ada antara dalam kalangan ibu bapa yang sangat sensitif. Sensitif sangat. Sensitif. Lain macam ni. Sebab tuan rumah tu kalau nak tegur pun rasa macam alamak, mak dengan ayah dia pun tak tegur. Dia satu, kalau dia sentuh barangan dekat rumah ke, dia lompat-lompat atas kerusi kan. Satu lagi, kalau main dengan anak lain, dia gaduh-gaduh. Lepas tu mak dengan ayah tu tak apa, dia budak-budak je. Sugi, maaf mencelah. Ada kes yang saya baca lagi teruk, sampai anak itu pecahkan TV di rumah tuan rumah tu tadi. Sampai tahap tu. Jadi situasi ni Ustaz, kita orang pun tak berani nak bagi komen. Saya pun takut juga ni. Saya pada saya biasa, sebab apa, saya hidup dah mungkin agak ranjuk remaja, ranjuk usia sekarang ni. Jadi pengalaman tu banyak. Sebab betul, kadang-kadang yang masalah ni, anak kawan datang rumah kita, dia memang macam tu. Dekat rumah dia beradab semua je. Kat rumah kita memang hilang adab dia. Itu memang biasa, Kita nak marah anak kawan, kita nak tegur, takut kawan kita kecil hati. Kita nak belasah bukan anak kita. Ada kita kan. Okey. Pertama kita, kalau kita tahu anak kita begitu, lebih baik kita dudukkan kat rumah. Tak payahlah bawa. Itu satu. Betul tak, untuk menyelamatkan keadaan. Kasihanlah dia, Ustaz. Betul tak, maksudnya kita tak payahlah bawa dia baca pasal apa. Kita okey, datang ziarah ni untuk apa? Ziarah ni untuk dapat rahmat, untuk dapat kegembiraan dan sebagainya, dan dapat pahala, lepas tu dapat ukhuwah dan sebagainya. Oleh sebab kita ni, masalah kita tak dapat disiplinkan anak kita, macam mana kita nak bawa kat rumah orang. Jadi kita kena tahu anak kita tu macam mana tahap dia. Dia tahap ada 2, tahap 3 bar, 5 bar. Yang dia memang Power Ranger, memang tak boleh handle. Itu memang betul. Ini kita sebut anak kita, bukan anak orang lain. Anak kita kena macam tu. Kita kena tahu. Yang kedua, maknanya apa? Kita sebagai tuan rumah, bila dapat tetamu yang ada anak yang begitu, maknanya kita kena tahu, nak main biarlah kita ada bagi satu tempat permainan dia. Kita kalau rumah besar, okeylah. Kalau tak, bagilah ruang untuk budak-budak ni apa yang dia suka. Longgokkan mainan kat situ, confirm dia tak akan ni. Minum pun dia tak nak, tak apa. Yang masalah ni kalau tak ada, dia tengok kita punya koleksi kita, kapal terbang kita tu yang dia nak tu. Kapal terbang. Dah kita nak buat macam mana kan? Lepas tu kita besarkan mata. Apa, kenapa ayah besarkan mata? Pula ada je masalah tu. Jadi kita kena bagi ruang untuk anak-anak kita. Dan seterusnya juga, kita sebagai tuan rumah juga, maknanya ialah nak buat macam mana, belajarlah redha dan sebagainya, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan ujian tu kita bertambah matanglah dalam adab ni apa tabung. Saya kan Ustaz dulu kan, kalau pergi ke rumah orang, kalau saya buat sesuatu yang mak saya rasa, umi saya rasa macam tak patut, dia bagi pandangan mata je. Betul. Jeling macam tu. Terus saya takut, tak payah cakap apa-apa pun. Tapi yalah, bila dah beralih zaman ni, cara orang kata parenting ni pun berbeza. Betul. Baik Prof, saya ada satu lagi komen yang saya rasa sangat-sangat menarik yang saya nak bacakan. Mungkin tanda soalan terus kepada Prof. Macam mana nak tegur ahli keluarga yang suka datang bertandang ke rumah kita tanpa memberitahu atau minta izin kita dulu? Tambah pula jenis datang pada lewat malam. Soalan ini ditanya oleh Zafira Hanim. Macam mana Prof? Mungkin kita rasa macam sebab ahli keluarga kan, jadi tak apalah, okeylah ni, boleh je lah, cincai je lah, datanglah pukul 12 tengah malam pun tak apa. Prof faham kan? Apa doktor? Saya cakap dia punya nada tu saya faham.
Itu kisah biasa yang berlaku. Sebab kadang saudara mara ni adab tak adab. Sebab tu saya kata tadi adab tu adalah benda remain, benda yang tetap pasti. So dia tetap dilaksanakan. Sebab contoh macam saya dengan suami kan. Yang datang mungkin keluarga suami, lebih rapat dengan suami, bukan rapat dengan saya. Tapi soalannya ialah masa, kena pilih masa yang sesuai. Dalam Islam pun kan ada adab. Kita tak boleh masuk even dalam rumah. Kita tak boleh masuk bilik ibu bapa kita ada waktu-waktu tertentu kan. Ada macam tengah malam kita tak boleh masuk, lepas isyak tak boleh masuk, lepas zuhur pun tak boleh masuk. Ni kalau datang, bayangkan datang awal pagi. Orang tak siap apa lagi kan. Ataupun tengah malam orang tu baru penat nak rehat dengan keluarga. So tak boleh walaupun saudara mara rapat. Satu lagi saya nak cakap pasal minta izin ni. Dulu-dulu orang suka terjah je kan. Orang kata terjah ni tak nak nyusahkan orang. Tapi sebenarnya benda tu dah tak boleh nak dipraktiskan sangat buat masa sekarang. Minta izin lebih baik. Sebab bila minta izin, orang tuan rumah bersedia. Bersedia ke tak? Kita pun fikirkan nak masak apa, nak tetamu kan. Kan Nabi pesan kan, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka hendaklah kita menghormati tetamu kan. Kalau kita beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita memuliakan tetamu. Sebab itulah orang sekarang ni kalau tengok, kita nak memuliakan tetamu, tapi saya nak sebut juga jangan datang pada masa yang tak sesuai. Minta izin dulu biar selesa. Kita pun pergi macam Ustaz kata tadi, kita ziarah sebab apa? Nak keberkatan, nak menyambung silaturahim. Itu banyak pahalanya di sisi agama kan. Tapi kalau saya tengok kadang-kadang orang kita lupa tentang adab-adab ni kan. Dia macam adab tu dah macam pergi ke mana kan, dah pergi ke tempat-tempat lain. Lalat ni tak beradab ni. Kenapa pula lalat ni kan datang kita? Tak sikit boleh tak? Habis saya pula tanya kan. Habis kalau kita orang Jawa, saya orang Jawa tau. Alah tu pun nak berkira macam mana? Tak, bukan soal berkira, ni soal adab. Adab yang kita perlu jaga sampai bila-bila. Dan dia kena jaga sebab nanti jadi tak selesa. Contoh lagi kan, kadang-kadang kita nak menghormati tamu tapi kita tengok sokongan, support kita macam mana dekat rumah. Kalau contoh kadang-kadang bila tetamu nak datang, asyik isteri je yang terbebankan nak fikir nak masak apa. Ni Ustaz, kita punya sokongan penting Ustaz. Suami kena tolong juga. Contoh dia buat air ke kan. Isteri mungkin sediakan makanan. Suami kan betul tak? Nanti dia tak tahu jalan pula nak cari location. Yang lebih apa? Tamu tu beradab. Dia datang tengah malam. Jadi kita tahu dia datang ni jauh, lapar. Kita buat sediakanlah makan sekali. Tak apa. Saya baru dia makan yang susah-susah. Lepas tu bagi makan habis licin. Kan? Lepas tu mungkin itu juga dia beradab. Cakap dia. Kalau datang terlalu awal pagi ataupun lewat malam yang tak ada adab tu, tekan biskut kering je. Sudah. Tapi Ana, Ustaz dan Prof, ada seorang ni kalau dia datang depan rumah kita semua orang happy. Tak kisah waktu. Siapa? Delivery guy. Kita dah order online, bila datang happy. Tapi saya nak cakap pasal yang tadi support tu. Kadang-kadang kalau bisa kata isteri susah, kan kadang-kadang kita orang datang kita tak selesa kalau tak dapat makanan lagi dari jauh. Kita boleh dapatkan sokongan macam tadilah, kita order je makanan kan. Katakan kat tempat macam kat tempat saya kan, dekat Bangi kan sate kajang famous. So kita order je lah. So dia tidak anak-anak pun kena beri sokongan untuk menyambut tetamu, barulah kita dapat keberkatan rumah tu biar tetamu datang ramai. Tapi ada yang bercakap tu. Tak masak ke? Okey, Prof, Ustaz. Kita kalau boleh banyak lagi yang kita nak bincangkan, banyak lagi yang kita nak tanya. Tapi masa dah tak cukup. Tapi banyak juga yang dah dikongsikan oleh Ustaz dan juga Prof. Di hujung perbincangan ni, Prof, mungkin Sugi nak baca dulu? Ada satu komen di Facebook, Razali mungkin. Saya kehilangan ibu dan nenek, maaf. Saya kehilangan ibu dan nenek pada tahun yang sama. Kami sekeluarga pergi ke tanah perkuburan dan bila balik ke rumah pakcik-pakcik, makcik-makcik tengah masak untuk makan ramai-ramai. Yang sedih tu, diorang riuh rendah berseronok. Lepas tu tinggal macam tu je, kami dah sedih. Lepas tu kena kemaskan rumah. Hanya Tuhan je yang tahu perasaan ketika itu. Selalu marahkan anak-anak kecil je. Kadang-kadang orang tua pun tak beradab. Betul. Itu makan dalam tu. Selalu marahkan anak-anak kecil, tapi orang tua pun tak beradab. Baik, Ustaz. Di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin Ustaz boleh simpulkan dan rangkumkan tentang topik adab ini. Tak kira usia, tak kira latar belakang, tak kira kita dari negara mana. Adab ini adalah orang kata common sense yang semua orang patut ada. Seringkasnya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Membangunkan adab itu dengan ilmu. Membangunkan ilmu itu dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dan ilmu itu dia tidak dihayati. InsyaAllah bila kita jadi orang berilmu, yang menghayati ilmu tersebut, dan insyaAllah kita didik dengan perkara yang baik, dan insyaAllah lahir pada diri kita jadi orang yang beradab. Didik diri kita
didik anak isteri kita, keturunan kita, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dan diri kita menjadi orang yang sangat beradab dalam kehidupan di dunia ini. Saya suka. Yang penting kita didik diri kita dahulu betul. sebelum kita nak didik orang lain. Tak perlulah ekstrim sangat dalam menjaga adab kita. Yang penting kita cari keseimbangan dan menghormati orang lain. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah dan juga Profesor Madya Dr. Salasia Hanin Hamzah dari dari peneraju Kluster Warisan dan Masyarakat Madani UKM atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih juga kepada anda yang berkongsi komen-komen anda di Facebook. Pedas, ada komen yang sangat pedas. Nanti kalau sempat kita bacakan lagi. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sekarang ni anda bersama dengan seseorang yang tak asing lagi di Wanita Hari Ini. Kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas Viasa Cosmetic and Healthcare. Apa khabar, Dato'? Baik, sihat Yana? Sihat, Alhamdulillah. Dato' sihat. Sihat. Okey, Dato', hari ini apa yang nak dikongsikan? Silakan. Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Yana, saya percaya dan pasti ramai penonton Wanita Hari Ini adalah pengguna setia rangkaian produk Viasa. Tetapi hari ini saya bawakan sesuatu yang istimewa untuk penjagaan rambut. Sebab apa bercakap mengenai rambut, Yana? Seawal usia 20-an, penghujung 20-an kadang-kadang lelaki ataupun wanita, anak-anak muda sekarang ni dah ada masalah rambut beruban. Kalau yang muda dah beruban, apatah lagi kita yang dah berusia. Macam Abang Rozi sebelah saya ni, umur dia 62 tahun, bang. Betul, bang? Okey, sekejap lagi kita akan transform dia akan jadi macam umur 40-an. Okay, yang mana kalau tengok kat sekarang ni rambut dia berubah banyak sangat. Yang mana, Yana, anda boleh dapatkan inai hitam ataupun inai perang Viasa ni harga RM28 je, sangat mampu milik. Kalau anda beli inai hitam ataupun inai perang Viasa ni, pack compact ni dah ada sedia cara penggunaan, risalah penggunaan dan sebagainya sangat-sangat mudah. Ada dua larutan, inai hitam 1 dan inai hitam 2. Campur je kedua-dua larutan ni, Yana. Kita campur dalam satu mangkuk plastik. Lepas tu kita dah campur, kita kacau dan ratakan pada rambut yang beruban. Dan istimewanya inai hitam dan juga inai perang Viasa ni sangat-sangat mudah untuk anda gunakan, sangat mesra pengguna, sangat praktikal. Seperti saya katakan tadi, Yana, dah ada risalah cara penggunaan ni anda boleh dapatkan dalam pack ni. Risalah penggunaan pun dah ada. Kemudiannya ada sarung tangan plastik, sangat-sangat mudah untuk anda gunakan. Kalau suami beli, boleh bawa untuk isteri. Isteri boleh bawa untuk suami. Dan kalau saya akan bawa untuk diri saya sendiri. Sebab apa? Harga sangat-sangat mampu milik, RM28. Kalau nak pergi salon menginaikan rambut, mungkin mencecah harga RM80 paling murah. Tetapi inai hitam dan inai perang ni RM28. Dan istimewanya, Yana, bukan saja menggelapkan rambut beruban, tetapi ianya membantu menginai, Yana. Kemudiannya dalam ni juga ada ramuan-ramuan yang terbaik seperti ekstrak noni, yang mana kita ketahui noni dapat membantu memerangi rambut daripada rosak. Kemudiannya ada susu kambing, yang mana susu kambing ni dapat membantu melembutkan rambut, melembabkan rambut. Ada provitamin B5 yang dapat membantu melebatkan rambut anda. Itulah kelebihan inai hitam dan inai perang Viasa berbanding dengan pewarna lain di pasaran. Dan satu lagi saya nak kongsikan dengan anda semua, bila anda beli inai hitam ataupun inai perang Viasa ni, anda tak perlu risau, Yana. Sebab apa? Ianya boleh digunakan tanpa was-was. Sebab apa? Formulasinya menyerap ke dalam rambut. Bukan seperti pewarna rambut lain yang hanya menyelaputi luar rambut. Nampak tak? Sekarang ni kita dah inai. Sebelah bahagian kita inai tu dah gelap, yang mana anda tak perlu risau. Dalam masa 10 hingga 15 minit je lepas anda inai rambut ni, dah boleh bilas. Sebab apa? Warnanya akan kata orang tu kekal warna gelap. Sehinggalah tumbuh anak rambut yang baru. Okey, berapa lama nak kena biarkan di kepala ni? Kita biarkan dalam tempoh 10 hingga 15 minit, kemudian sedia untuk dibilas. Itu, Yana, mengenai inai hitam dan juga inai perang Viasa ni. Dan juga, Yana, satu lagi saya bawakan hari ni untuk anda yang ada masalah rambut gugur ataupun rambut botak. Kalau lelaki, perempuan, botaknya kat atas ni, kat belakang, kat depan. Kadang-kadang wanita ada yang kita tak tahu sebab apa berhijab, Yana. Tak kurang juga rambut yang berbau dan sebagainya, kepam. Jadi tonik subur rambut Viasa ni anda boleh dapatkan di pasaran juga, Yana. Yang mana tonik ni sangat-sangat bagus untuk anda yang ada masalah rambut botak, rambut gugur, terutamanya kalau wanita dalam pantang. Yang mana penggunaan tonik subur rambut secara teratur dapat membantu melebatkan rambut, menguatkan folikel rambut, mencegah keguguran rambut dan sama juga membantu menaikkan anak rambut yang baru. Dan istimewanya tonik subur rambut Viasa dia menggabungkan herba-herba yang digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India. Antara intipati dalam ni, Yana, ada ekstrak bunga raya. Kita ketahui bunga raya ni ada satu lendir, nama dia mucin. Sangat bagus untuk melebatkan rambut. Kemudiannya juga dalam ni juga, Yana, ada ramuan seperti biji betik dan juga ginseng. Kita ketahui masyarakat Cina mereka
mereka menggunakan ginseng untuk melebatkan rambut. Jadi ginseng ni Yana sangat-sangat bagus sebab apa dapat membantu melebatkan rambut, menguatkan folikel rambut dan juga dalam ginseng ada ramuan seperti minyak atsiri, fitisirol yang mana dapat membantu mencegah masalah rambut yang berkelumumur. Kita ketahui ramai antara kita yang ada masalah rambut berkelumumur Yana, terlalu kering kulit kepala dan sebagainya disebabkan kata orang tu pH kulit kepala yang tak seimbang. Jadi penggunaan tonik subur rambut ni dapat membantu menyeimbangkan pH kulit kepala, membantu mencegah masalah kelumumur, melebatkan rambut, mengurangkan keguguran, menumbuhkan anak-anak rambut yang baru. Jadi saya kira sangat-sangat efektif untuk anda yang tercacari solusi masalah rambut gugur atau rambut botak. Jadi jangan lupa dapatkan tonik subur rambut ni bila anda beli Yana. Dapat lagi percuma shampoo ikan lurus yang mana shampoo ni berfungsi sebagai shampoo dan juga perapi 2-in-1, dapat membantu membersihkan kulit kepala. Sebab apa? Selalunya kelumumur ni ataupun rambut gugur disebabkan kata orang tu penyalahgunaan shampoo, kemudian kulit kepala terlalu minyak tak bersih. Jadi penggunaan shampoo ikan lurus sangat-sangat bagus sebab apa? Dapat membantu membuang lebih minyak kat kulit kepala anda. Sangat-sangat efektif. Dan juga Yana, selain daripada tonik subur rambut, biasa juga ada keluarkan gel rambut uban dan lebat. Yang ni untuk lelaki biasanya suka guna pomade rambut ataupun gel rambut Jadi anda boleh alih gunakan gel rambut ni, dapat membantu mengurangkan masalah rambut beruban. Sebab apa? Formulasi gel rambut uban dan lebat ni juga ada ramuan inai yang mana inai dapat membantu memelihara rambut anda daripada beruban dan juga sebagai gel penggayaan rambut. Bila anda beli gel rambut uban dan lebat ni, dapat lagi shampoo uban Yana. Shampoo uban ni sangat-sangat bagus untuk melebatkan rambut, mengurangkan uban baru dan shampoo uban juga dijual secara berasingan harga RM25 saja Yana. Bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi hotline yang tertera kat kaca TV tu. Akak-akak makcik-makcik kat sana yang mungkin tercacari nak beli kat mana produk ni, boleh call nombor-nombor yang keluar kat TV sekarang ni. Ataupun bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi hotline kami 1-800-883-990. Saya ulang balik, 1-800-883-990 Yana. Dan juga produk-produk VASA boleh beli kat Jompai.my, boleh beli kat kedai-kedai jamu, boleh beli kat Shopee, boleh beli kat Lazada. Semua platform online ada Yana. Dan secara ringkasnya untuk anda yang nak menginaikan rambut, nak menggelapkan rambut atasi masalah rambut beruban, dapatkan inai hitam ataupun inai perang. Untuk melebatkan rambut, mengurangkan keguguran rambut Yana, dapatkan tonik subur rambut ni. Sebab apa? Pengguna-pengguna saya yang guna tonik subur rambut Yana, maklum balas anak-anak rambut dah mula naik, dah mula kelihatan Yana Alhamdulillah. Kadar keguguran rambut pun ada berkurangan. Dan juga untuk lelaki dan juga wanita yang suka guna krim rambut ataupun minyak rambut, boleh guna gel rambut uban dan lebat ni untuk membantu memelihara rambut anda sebagai gel penggayaan rambut. Harga RM30, dapat lagi shampoo uban secara percuma Yana. Dan juga Yana, alhamdulillah maklum balas sangat-sangat laris di pasaran. Dan juga yang kita tengok sekarang ni, nampak tak? Pak Cik Rodi ni kalau tadi rambut dia penuh dengan uban, sekarang ni dah hitam. Jadi ingat kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VASA baru beli sebab apa? VASA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Pak Cik Rodi umur 62 tahun, sekarang macam umur 40 tahun. 26 tahun. 26 tahun, muda. Okey, baiklah, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas VASA Cosmetic and Healthcare di atas perkongsian sebentar tadi. Pak Cik Razi, tunggu 10 minit baru cuci rambut tu. Harga RM28, inai, tonik subur rambut RM30 dan juga gel rambut pun harga dia RM27. Sangat-sangat mampu milik. Kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Hari ini kita bercakap tentang pentingnya adab. Terima kasih juga kepada anda semua yang komen di laman Facebook kami. Macam-macam komen, semua komen yang best-best. Okey, dan ada satu komen yang saya rasa saya kena baca, Sugi. Okey, wajib ya. Okey, wajib baca. Dari Maya Muhammad yang berkata, saya cukup pantang bila orang datang ke rumah dan tidak menghormati tuan rumah. Saya ditanya oleh tetamu saya, kenapa you susun perabot macam ni? Kenapa tak susun macam tu? Kenapa you tak buat kitchen cabinet color putih? Kenapa curtain you bukan color terang? Sakitnya hati saya dengan kata-katanya. Ni rumah saya, takkan saya nak ikut selera dia pula. Betul saya juga. Saya nak sambung boleh? Ikut suka saya lah, ni rumah saya. Okey, itu komen daripada Maya. Ini soalan yang ditujukan oleh Nur Nazam. Tak sempat nak bertanya tapi saya nak kongsikan juga sebab soalannya adalah bagaimana sekiranya kita berjumpa dengan kawan-kawan, sanak saudara yang suka bercerita tentang banyaknya harta, duit dan sebagainya yang hebat-hebat untuk memperlekehkan anak atau saudara mara yang kurang daripada mereka. Ini mungkin subjektif lah ya nak. Bagi saya, kalau ini situasinya, saya boleh je dengar, tak ada masalah. Tapi kalau dah selalu sangat itu sahaja yang dibualkan, saya akan mengelakkan perbualan itu. Sama ada saya memberitahu mereka, saya tak sukalah asyik berbual pasal ni, ataupun saya tak join lah perbualan tu. Itu je solusinya. Dan dekat awal tadi saya ada cakap tentang satu adab yang dikatakan common ataupun sebenarnya common sense. Tapi percaya ataupun tidak, common sense is no longer common nowadays. Sekarang ni macam dah
dah macam adab tu dah tidak diterima oleh sesetengah masyarakat yang tidak menganggap benda itu adalah adab yang sepatut dan seharusnya kita ada. Sebagai contoh kan Sugi, tadi saya cakap pasal FIFA World Cup kan. Tahukah anda adab masyarakat Jepun yang sangat-sangat tinggi, mereka bawa ke Qatar di mana di stadium yang ramai orang yang penuh dengan sampah sarak dan ditinggalkan oleh mereka yang datang menonton perlawanan bola sepak itu. Penonton daripada Jepun, mereka datang dan mereka sendiri yang mengutip sampah-sampah itu dan mereka kata ini adalah adat, budaya dan adab mereka di Jepun. Betul. Sehingga kan bilik loker pemain-pemain pun sangat bersih dan juga kemas. Baik, itu komen-komen yang sempat kami bacakan untuk hari ini. Jadi penting, adab ni sangat-sangat penting. Tapi janganlah jadi terlalu ekstrim juga. Yang ni kena beradab, yang tu kena beradab. Susah juga orang lain. Betul tu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada anda dan esok rakan-rakan setugas kami akan bawakan topik sepi dalam rumah tangga untuk hikayat perkahwinan pada hari Jumaat. Okey, sedihnya kalau sepi dalam rumah tangga tu. Macam mana nak menangani isu sepi dalam rumah tangga? Jadi esoklah kongsikan komen-komen anda seperti mana anda bersama kami pada hari ini bersama rakan-rakan kami. Esok jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Stay safe semua. Anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi kekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jadi